A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna al-Qur'an wa 'allimna al-bayan wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita senantiasa bersyukurnya kepada Allah yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita sama-sama dapat menghadiri jamaah, dapat sama-sama kita menunaikan amalan kewajipan kita terhadap Allah Ta'ala, iaitu dapat solat fardu maghrib, dan kita masih menunggu-nunggu kedatangan isyak. Lebih lagi kita dapat duduk di tempat solat kita, dan supaya menunggu kedatangan waktu isyak, di samping kita usaha supaya dapat menghayati dan mempelajari isi kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala melalui tafsir Ibnu Kathir yang menjadi tafsir yang paling dihargai atau paling diamal, dibaca, belajar oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini. Maka termasuk di antara tafsir yang begitu ramah dan begitu banyak sekali hasil penerimaan daripada ulama-ulama dan daripada orang yang untuk nak belajarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan supaya nak memahami Al-Quran, dan maka tak dapat tidaklah baca dan juga usaha dan mempelajari isi-isi yang disyarahkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah, iaitu Ismail Ibnu Umar Ibnu Kathir. Nama Ismail Ibnu Umar Ibnu Kathir, maka dikenali sebagai Ibnu Kathir, dan dikenali dengan Ibnu Kathir Al-Qurashi, patut Ad-Dimashqi, makna berbangsa dengan Quraisy, tapi mana tempat beranak dia ataupun tempat kabilah dia duduknya di Dimashq, iaitu di Syam, termasuk di dalam ulama Syam, ulama Dimashq, dan dia juga termasuk daripada anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka ayat yang kita akan baca ini ialah ayat 21 dan 22 dan 23. Setelah kita dapat mempelajari dan baca tentang kisah Nabi Daud alaihi salam, dia beserta dengan anak dia Nabi Sulaiman, yang Allah Ta'ala mengerniakan betapa tinggi dan betapa mulianya Nabi Daud, sehingga Allah Ta'ala sebut bahawasanya sebaik-baik solat
ataupun sekasih-kasih salah kepada Allah ialah salah Nabi Allah Daud. Demikian juga berpuasa, dan puasa sebaik-baik puasa atau sekasih-kasih puasa di sisi Allah ialah puasa Nabi Daud. Kerana Nabi Daud dia tidurnya setengah malam dan dia berqiyamnya 1/3 malam, dan kadang-kadang dia tidurnya 1/4 daripada malam. Mana tidur sedikit lah, ya, tidur setengah malam pun ada. Wa kana yasdan, dia berpuasanya 1 hari dan dia bukanya 1 hari. Mana dalam setahun tu setengah puasa dan setengah buka. Ya, boleh jadi pada syariat dia tu tidak ada wajib puasa Ramadan lah. Ya, tidak ada jenis wajib puasa sebulan direct. Ya, tapi syariat dia boleh jadi dia puasa sehari berhenti sehari. Ya, hak tatawuk. Nah, mana sepanjang tahun tu dia berpuasa dan setengah tahun. Dan ia himpun di antara syukur dengan sabar. Pada hari yang dia lapar, dia berpuasa, maka hari itu adalah hari untuk dia sabar. Dan pada hari yang dia dapat makan dan minum, maka dia cukup mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan makna kata hari makan dia makan tak berhenti, tak. Hari lapar dia lapar, hari makan kau makan sungguh tak. Makan makna makan sekadar mencukupi ataupun sekadar menghilangkan lapar. Bukan makan hari makan kau makan sungguh. Sebab kita lah siapa buka puasa ni makan, siapa tak boleh bangun. Kerana ingat kata sehari dah hari ni tak makan ni, tapi makan puas hati lah. Tu mana anggapan kita. Demikianlah orang panggil syahwat kita nak lagu tu lah. Sebab itulah kita tengok berapa bulan puasanya orang jual pun ramai, dan ikut jual gapo laku belaka. Kita berasa nak beli belaka tengok. Tapi akhirnya bawa makan, bawa boleh makan, boleh minum, semua tu tak habis belaka. Maka Nabi Allah Daud alaihi salam termasuk Nabi yang Allah Ta'ala mengerniakan kemuliaan yang tertinggi, dan dia dah mempunyai suara yang begitu merdu, sehingga apabila dia bertasbih maka mengikuti tasbihnya oleh bukit bukau, oleh bukit, dan bukit bukau juga bertasbih bersama dia. Wattai, dan juga burung-burung. Demikian juga burung bertasbih. Melalui tasbihnya Nabi Daud. Dan apabila Nabi Daud sedang duk baca Taurat dengan suara baca dengan Zabur dengan suara yang merdu, menyebabkan burung-burung yang tengah-tengah duk terbang, duk belayar di atas angkasa langit itu terhenti di angkasa langit dan ikuti bertasbih. Ikuti bertasbih dengan dia. Demikian juga bukit bukau yang terhampar atau bukit gunung yang terhampar juga bertasbih mengiringi tasbih Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebab itu antara satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Hani radhiyallahu taala anha, zukirat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pembukaan Mekah semaya duha 8 rakaatin. Nabi semaya duha 8 rakaat. Maka berkatanya Ibnu Abbas, qad zanantu anna li hadhihi as-sa'ah salah. Berkatanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya aku menyangka bahwasanya bagi ini saat ini masa ini ada solatnya. Karena Allah Ta'ala kata yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Mereka bertasbihnya pada waktu petang
dan juga waktu pagi. Al-isyraq ni waktu menaiki isyraq lah, dan naik matahari. Kerana anna Ibn Abbas masuknya mana la yusalli duha. Kerana Ibn Abbas ni dia tidak semaya duha, maka dibawa masuk dia di atas Ummu Hani. Faqultu akhbiri hadha ma akhbartani bihi. Siapa dia? Hadisnya Sa'id ibnu Abi Urubah ni, daripada an Ayub ibnu Safwan, iaitu maulah Abdullah bin Haris ibnu Naufal. Dia kata Ibn Abbas tiada semaya duha, maka aku pun membawa dia masuk di atas Ummu Hani, seorang sahabiah Nabi lah. Maka aku pun kata akhbiri hadha, ghayaklah Ummu Hani akan ini, iaitu ghayak pada Ibn Abbas, ma akhbartani bihi, apa mu ghayak pada aku. Faqalat, maka jawabnya Ummu Hani, dakhala alayya Rasulullah, telah masuklah di atas aku, mana di dalam rumahku lah, oleh Rasulullah SAW pada hari pembukaan Mekah, fi baiti, di rumahku, rumah Ummu Hani ni. Nabi masuk di rumah dia, kemudian Nabi suruh ambil air. Maka Nabi pun basuh, menyucikan dan membasuhkan bahagian rumah dia, mana cucikan part-part dia nak semaya itulah. Fa shalla 8 rakaat, kemudian Nabi pun semaya 8 rakaat. Zalika minad duha, maka demikian itulah waktu duha atau semaya duha. Qiyamuhunna wa ruku'uhunna wa sujuduhunna wa julusuhunna sawa'un qaribun ba'duhunna min ba'. Jadi qiyam, raka', sujud, duduk di antara dua sujud sama ya. Mana sama rak panjang lah. Mana mendekati lah, walaupun tak sama sekaligus pun mana mendekati. Maka keluarnya Ibn Abbas, kerana dulu Ibn Abbas dia berpendapat pegang kata tidak ada semaya duha. Bila dia tak ada dengar hadis ni, dia tak tahu ni, dia tak ada semaya duha. Lalu itulah datang Ummu Hani ni buat masuk. Kerana Ibn Abbas ni termasuk sahabat yang paling muda lagi lah, paling kecil. Kerana Nabi nikah dengan mak saudara dia Maimunah bintul Haris tu pun dia masih kanak-kanak lagi. Dia anak bagi Abdullah ni, anak pada Abbas, anak pak saudara Nabi, sepupu lah dengan Nabi kita SAW. Kemudian apabila dia masuk dalam rumah Ummu Hani, Ummu Hani beroyak dia, maka dia pun kata laqad qara'tu ma bainal lawhain ma araftu salat ad-duha illa al-an. Sesungguhnya pernah aku telah baca di antara dua loh ni, dua catat tek ini, apa yang aku mengetahui, aku tidak pernah mengetahui tentang semaya duha malaikat sekarang. Lalu dia kata yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Maka aku pun kata di manakah salatul isyraq? Wa kana ba'du yaqul salatul isyraq. Dan ada setengah dinamakan dan semaya duha itu ialah semaya al-isyraq. Al-isyraq. Wat tayra mahsyurah. Dan juga burung-burung duduk terbang di atas langit itu terhenti apabila dengarnya Nabi Daud membaca Az-Zabur. Kullun lahu awwab, semua itu taat dan bertasbih mengikuti Daud alaihi salam. Semua, termasuk burung, termasuk bukit bukau, kayu kayang, semua itu bertasbih ikut Nabi Daud alaihi salam. Ini ayat di antara kelebihan dan Allah Ta'ala kurnialah kepada Nabi Daud oleh al-hikmah, bijaksana lah, kefahaman akal dan bijaksana, keadilan, dan juga faslal khitab. Setengah kata hikmah ni ialah an-nubuwah. Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Daud ni oleh an-nubuwah, kenabian, dan Allah Ta'ala faslal khitab, makna jelas di dalam khitab dia.
orang panggil dalam saksi ataupun di dalam cakap dia khitab. Dalam khitab faslul khitab ni al-khitabus syuhud wal aiman. Mana dapat menghukumkan saksi ataupun sumpahan-sumpahan. Yang alai faslul khitab, mana dia tu jelaslah. So Allah Taala wik dia mana dapat menerangkan di antara perbalahan. Kalau ada orang mari mengadu perbalahan dan mengadu di antara dua aduan, maka dia kuasa untuk nak menerangkan di antara kedua saat ini mengikut keadaan ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil adli. Ya Allah Taala perintah pada Nabi Daud. Dan Allah Taala inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Maka hukumlah di antara manusia dengan keadilan. Maka datanya kisah selepas pada ni kisahlah cerita yang Allah Taala rakyat iaitu ayat 21. Saat ni rakyat kelebihan Nabi Daud yang Allah Taala kurniakan dia maka datanya kisah dia. Allah Taala sebut di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka naba'ul khas id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Alhamdulillah. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Daud. Wahal ataka, dan adakah tidak telah sampai kepada engkau wahai Muhammad naba'ul khasmi, akan oleh berita dua perkelahian ataupun dua pembalahan, dua orang balah lah, al khasmi. Adakah siapa cerita kepada Nabi Muhammad ni dua orang yang balah. Khas, naba'ul khasmi, mana ada dua orang duk telikah. Duk telikah, duk ada buku. Ketika mereka itu tasawwarul mihrab, makna lopak ataupun seolah-olahnya tak masuk mengikut pintu dak lah. Tasawwarul mihrab, tempat Nabi Daud duk semaya tu. Fok dia mari langkah masuk tu dengan tiada izin. Seperti kita rak lopak pintu lah. Masuk ke pintu nate, lopak pagar, panggil tasawwarul mihrab. Tak ada masuk ke pintu biasa dak, tak ada minta izin dak. Jadi berita ni banyak di kalangan Israiliyat ni, cerita ni dia direka dengan cerita yang kata ni cerita Israiliyat lah. Kerana dia kata Nabi Daud ni ada dah bini dia 99 orang. Tapi dia pergi kena dia tengok isteri
hak askar dia tu ya kena. Kemudian nak ambil tak boleh kerana bini orang. Dah. Lalu itulah dia suruhlah askar tu pergi perang. Hatta pergi perang. Hak tu cerita Israiliyat lah. Nah, sebab itulah Ibn Katsir kata sesungguhnya telah sebutlah oleh ulama-ulama tafsir di sini kisah-kisah. Kebanyakannya diambil daripada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat yang tiada sabit padanya daripada Nabi SAW. Dah banyak ke kalau baca ayat ni ayat cerita tu dah sehingga dah akhirnya dah boleh dia perang mati boleh lah. Dah lalu itulah datanya kisah ni dah Allah Taala sebut maka Israiliyat tu ayat cerita lagu tu. Maka Ibn Katsir kata kebanyakan cerita Israiliyat ni tidak sabit daripada Nabi lah, ataupun tidak sabit daripada hadis yang boleh kita percaya atau boleh berpegang. Dan ulama setengah ulama juga riwayat, iaitu Ibnu Abi Hatim riwayat asal hadis tapi tak sah isnad dia, dan lain-lain lagi dah diriwayat sebagaimana hadis daripada Anas dan Yazid dah tapi dhaif belakang. Maka dia kata bermulanya aulanya bahawasanya kita memadai dengan semata-mata baca ayat kisah ini dan kita menolak atau mengembalikan ilmu kisah sebenarnya kepada Allah. Dan kerana Allah Ta'ala sendiri pun tak ada ayat jelas kata kisah hak dua orang balah tu kih gapo. Apa ni hak mari hak balas dua orang golongan hak balas tu mari lakah pagar masuk le bilik Nabi Daud dan masuk le rumah atau masuk tempat Nabi beribadat dengan secara tidak minta izin ni. Iddakhalu ala Daud, ketika mereka itu masuk di atas Nabi Daud. Jadi mari dengan secara gempa, terkejut sehingga Nabi Daud ni fafazi'a minhum, merasai takut daripada mereka tu. Jadi bukan mari dengan biasa dak lah. Kalau mari dengan sekadar biasa masuk minta izin molek tak ada takut apa. Ni seolah-olah mari sekaligus ni supaya mari dengan benda tak molek lah. Maka Nabi Daud pun fafazi'a minhum. Kerana ketika itu Nabi Daud ni duduk di mihrab dia. Mihrab ni kita kata tempat beribadat dia lah. Dan mihrab dia ni ialah tempat asyraf makan, tempat hak zahir lah, nampak lah dalam rumah dia. Dan dia pernah suruh bahawa tiada ada seseorang yang masuk di atas dia pada hari itu. Dan mana yang larat dah hari itu ni apabila dia ada ibadat. Mudah-mudahan mak kita kalau kita buat serami suku lah rumah tu, dan ada serami tempat beribadat suku. Tempat tu. Lepas tu dia kata hari tu tak izin siapa dia masuk. Datang-datang boleh duduk situ ni tak khabar dua orang ni masuk kok mana. Tasawwaru sebab kita kat lakah pagar lah mudah-mudah. Kalau kok rumah kok masuk begitu natal lah. Kalau rumah kok masuk begitu natal, gedah masuk. Bukan masuk ke pintu biasa minta izin tak. Tasawwarun makna salah. Kalau pagar kau lakah pagar. Kalau rumah kau lopak masuk ke pintu natal. Panggil. Bukan masuk ke pintu biasa tak. Ai ihtatan bihi yas'alana an sya'nihima. Boy masuk. Takutlah Nabi Musa tengok sekaligus kejutlah. Lari dah jangan matanya dia masuk latar-latar dua orang ni cokoh depan dia. Fafazi'a minhum, takutlah sekaligus. Maka dia kata qalu la takhaf. Tapi siapa dia ni dua orang hak telikah ni, hak balah ni. Setengah ulama kata dua orang balah ni, dia kata tiada khilaf di antara ahli tafsir yang dikehendaki kata dua orang yang balah ni ialah malakan, dua orang malaikat berupa manusia. Mari qila tasawwaru, tasawwaru dua ya. Tapi ia guna kalimah tasawwaru.
Dah tasawwaru makna lompat masuk. Dah lafaz jamak lah. Tasawwaru merah mana atauhu min a'la surihi, iaitu datanya sebelah atas. Mudah-mudah kita kata kau masuk ke perabung lah. Tak masuk pintu. Datang sebelah atas mana rumah dia, dan tempat dia duduk beribadat, datang-datang dua orang ni masuk sebelah atas. Masuk ke sebelah perabung lah mudah. A'la masuk sebelah perabung, lompat pagar masuk ke perabung. Ataupun laqah pagar. Tasawwarul haid tasallaqahu makna laqah pagar. Sur ni makna haid dinding. Dinding rumah dia ke dinding kampung dia. Itu makna mereka ini datang dengan cara bukan biasa. Maka apabila mereka ini memasuki, ada di dalam satu mana Nabi Daud alaihissalam pun merasai takutlah, fa fazi'a minhum, takut. Qalu la takhaf, dia pun jawab kata jangan takut. Tak usah takutlah. Jawab kata qalu la takhaf, jangan takut, tak usah kena takutlah. Tak masuk jalan pintu dak lah. Masuk hak jalan luar pada pintu. Maka dia berkata qalu la takhaf, tak kena takut gapalah. Khasmani, hadani khasmani, in dua-dua khasam ni balah lah. Bagha ba'duna ala ba', jadi melampaui setengah kami di atas setengah. Mana mari dua orang ni nak mengadu hal. Nak mengadu hal, kata ada setengah, mana sepihak tu melampaui batas. Mana melampaui bara, mana melampaui batas. Dua orang ni main mengadu kepada Nabi Daud, kata seorang lagi tu melangkahi atau melampaui batas. Maka dia kata fahkum bainana bil haq, he Daud, main mengadu hak kepada Nabi Daud lah. Hukumlah di antara kami dengan kebenaran. So hukum dengan benar lah. Hukum dengan adil lah. Suruh hukum apa yang mereka duk telikah di antara dua orang saat ni. Apabila dia mari jumpa dia Daud, dia pun jawab lagu tu. Dia tanya royak pada Nabi Daud alaihissalam. Qasmani bagha ba'duna ala ba', mana seorang tu zalimi di atas seorang lain. Wala tushtid, maksud sini annal khasmain, bahawasanya dua yang balas itu, dua hak duk telikah saat ni tu, sudah mengetahui kosak kedua-duanya. Idza kan fa yaqussani alaihi naba'ahuma bil haqq. Mana tahu dah apabila mari jumpanya Nabi Daud alaihi salam, dia akan mendapat keadilan lah di atas apa yang dia duk telikah di antara kedua-dua saat ni. Lalu itulah bila mari jumpa, setengah riwayat mengatakan faqalu innahuma Jibril wa Mikail. Setengah riwayat kata dua-dua ni ialah malaikat Jibril dan Mikail, dan setengah kata dua-dua ni ialah malakaini, dua orang malaikat pada rupa manusia, yang Allah Ta'ala hatanya kedua-dua saat ni pada hari Nabi Daud buat ibadat. Pada hari yang Nabi Daud buat ibadat tu, lari ayat dah kepada orang jaga dia tu, tak sempat masuk hari ni kerana dia nak beribadat, nak bertapa lah, nak ibadat pada Allah Ta'ala. Maka ditegahlah oleh penjaganya masuk. Mana pada hari tu jaga dia tak masuk lah, Nabi Daud tak masuk. Apabila tak masuk ke itu, fatasawwarul mihrab, lopak pagar lah, salah satu lopak pagar itu tu. Perabung lopak pagar. Dan Nabi Daud tak berasa, tak tahu, kerana dia duduk semaya. Mana Nabi Daud tak terasa, tak khabar kata dua orang ni masuk ni kerana dia duduk semaya. Datang-datang baru dia khabar ni dua-dua orang ni duduk depan dia dah. Duduk depan dia dah.
Nah, mai duduk depan dia dah. Depan mihrab dia semaya dia buat ibadat sana. Mai di situ dah. Nah. Anna Daud fa innaka satabtali. Sebab apa? Dan setengah hadis kata ada hikayat daripada Ibn Abbas dan bahawasanya Daud alaihi salam pernah kata pada diri dia, ini betaliya an yaktasima. Dan dia ni akan diuji. Innaka satubtali. Dan sesungguhnya engkau itu akan diuji, wa ta'lamul yawmal ladzi tubtala fih. Dan engkau akan tahu apa yang akan diuji engkau padanya. Maka mu jaga-jagalah. Pada hari itu tu belum pada nak masuk, mana dia berasa tak sedap dah. Dia berasa kata dia ni akan diuji. Lalu tu dia berasa lagu tu, pada pagi tu dia ambillah kitab Zabur, masuk di dalam tempat ibadat dia. Lepas tu koci pintu, royak pada jaga dia, jangan dia masuk. Sebab dia mudah-mudahan dia mimpi atau dia terasa ada royak dia ni akan diuji dan dia tak akan selamat pada ujian. Lalu itulah Nabi Daud sendiri pun masuk di dalam tempat dia ibadat. Lepas tu katuk pintu, royak pada orang jaga jangan dia masuk pada hari ni. Dan kalau ia duk baca Zabur lah. Nabi royak panjanglah kisah dia. Dan apabila Daud duk tengah baca Zabur, maka datangnya seekor burung yang comel, faja'ala yadriju baina yadayhi. Maka burung saat ni pun mulai turun depan tangan dia, mana depan Nabi Daud. Dan maka fahamma Nabi Daud pun tengok burung mai depan dia ni, burung comel depan dia ni. Mana hamma ni makna cita-cita dia nak pegang lah. Nak pegang burung saat ni. Dan apabila dekat nak sapa, fatara. Ni kisah Israeliat lah. Saya ni kisah cerita ni. Cerita nak boleh datang dua malaikat ni. Sebelum tu, Nabi Daud ni bertengok burung tu, dia pegang. Dia pegang tu, dia jatuh di tempat dia semaya tu buat ibadat tu. Bawa dia nak dekat boleh pegang burung terbang. Bawa burung terbang, dia pun ikut burung lah. Tengok turut burung terbang pada pintu dia, pintu natal kah kita kata. Hak dia ada ibadat. Fa ashrafa alam ra'atin tagtasilu. Maka apabila dia tengok burung saat ni, dia tengok burung terbang, kita kata mudah-mudah harap tengok di pintu natal lah. Datang betul depan dia, boleh tengok lebih natal ternampak seorang perempuan duduk tengah mandi. Ini kisah Israeliat ni. Kisah Israeliat ni cerita ni kisah Israeliat dia tengok seorang perempuan. Ni ayat dalam tafsir dah ayat lah, tapi orang kata kisah-kisah tu kisah Israeliat lah. Dia tengok seorang perempuan duduk mandi. Falamma ra'athu, dan apabila dia tengok saat ni, ghattat jasadaha bi sya'riha. Dan maka apabila perempuan saat ni tahu kata Daud tengok dia ni, seolah-olah dia mandi ni tak pakai tak pakai berkali. Kerana dia kata maka tudunglah jasad dia tu dengan rambut dia. Mana mulai hadis mandi kan? Mandi dah. Boleh tahu tak ada orang tengok dia kak, tudung tubuh dia dengan rambut dia. Bila rambut dia banyak lah. Ambil rambut dia tudung. Tak nak rutin ada rambut banyak lah. Tak rambut depan tak nampak dah. Rambut banyak kan, tudung rambut. Maka berkatanya Suddi fawaqa'at fi qalbihi. Dan maka katanya Imam As-Suddi, seolah-olahnya Nabi Daud ni terikat di hati dia. Mudah-mudahan kita kata kena lah. Buat tengok tu kena perempuan saat ni. Berkata Ibn Abbas, dan adalah suami dia tu ghaziyan fi sabilillah, tak ada rumah, duk perang di jalan Allah Ta'ala. Mana seolah tagih perang, tak ada kelik rumah. Dah bini dia, iaitu nama Uriya bin Hannan. Nama dia Uriya bin Hannan, tu lelaki dia. Maka apabila Nabi Daud tu terasa kena pada perempuan saat ni dan tahu tu perempuan ni ada suami, nama Uriya bin Hannan. Lalu itulah tulislah Nabi Daud surat kepada Amir Ghazah. Dan Amir Ghazah tulis suratlah kepada Metab hak tok lelaki dia duk perang ni. Tulis pada pemimpin dia, tua dia.
ayaj'ala zawjaha fi hamlatit tabut, suruh letakkan suami dia saat ni menjadi di kalangan orang-orang hak pikul tabut. Pikul kita ni tabut-tabut ni orang Kristian mati tu panggil tabut, boh lah, long loh lah kita tahu dah. Orang pikul orang boh lah kata mati tu panggil tabut. Pikul long. Suruh mana khamsang, suruh huana dia atau suruh metak dia ni sang Uria saat ni tu termasuk orang kena pikul tabut. Wa kana hamlatit tabut, kerana orang hak pikul tabut ni kalau pergi perang benar illa imma ayaftahallahu alaihim, kalau pergi perang benar tak apa, kalau dia perang tak benar dia tu mati. Kalau perang benar apa, kalau tak benar tak mati dia, kerana dia pikul kata. Lalu itulah faqaddamahu fihim, maka dia pun apabila ketua dia suruh, dia pergi pikul, baru pikul, akhirnya faqatal, mati sungguh, mati. Apabila mati, habis iddah, Nabi Daud pun mintaklah perempuan saat ni, mintaklah perempuan hak saat ni, bini dia saat ni. Kalau mati dah lah, mati iddah dah, minta perempuan. Tapi perempuan saat ni buat syarat. Perempuan saat ni buat syarat. Syaratnya in wulidat, kalau dia tu beranak anak lelaki, buat syarat kata kalau dia tu boleh anak dan anak lelaki, anak dia kena jadi khalifah selepas pada Daud. Lepas tu suruh Daud tulis surat. Wa ashhadat alaih 50 rajulan, lepas tu suruh saksi di atas dia 50 lelaki daripada Bani Israel. 50 lelaki daripada Bani Israel. Mana kena mai disaksi dia. Sehingga falam tastaqil nafsahu hatta wulidat Sulaiman wa syabba, dan tiada tenanglah jiwa Nabi Daud dah, tak tenang, sehingga beranaklah ia boleh anak namanya Sulaiman. Sehingga Sulaiman tu besar, anak dia Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Wa tasawwarul malakan, maka di saat itulah marinya dua orang malaikat. Dan keadaan kedua tu mari mengadu hak apa. Jadi nak hubungnya pengaduan dua orang malaikat tu dengan cerita hak Nabi Daud, dengan kisah ataupun dengan perkara yang berlaku terhadap Nabi Daud. Tetapi kisah lagu ni bukan kisah Israeliat lah, tapi ada sebut lagu tu. Kalau kita dengar agak mana seolah-olahnya Nabi Daud ni tak molek lah. Sebab seolah-olah nak kepada bini isteri tentera dia tu, sehingga suruh tentera dia tu pergi wak khamsang, suruh pergi pikul gotu. Kalau tahu dah pikul gotu emang mati emang benar. Kalau mati mana tujuan nak mati boleh ambil. Jadi kisah ni seolah nak menuduh kepada Nabi Daud. Sebab itulah setengah ulama tafsir mengatakan kisah ni tidak sabit lah. Cuma ada riwayat mengatakan. Jadi itulah malaikat mari dua orang saat ni mari mengadu ni, nak mengadu malaikat ini, nak Daud ni berasa kata apa yang dia buat sana ni. Lagu mana yang mengadu? Dia kata wala tusdid wahdina ila sawa'is sirat. Tunjuklah kami jalan betul dah. Dia kata nah, inna hadza akhi, sesungguhnya ini adalah saudara aku. Ini adalah saudara aku. Banyak kisah dia. Satu lagi saat ni tengok ni daripada Anas Hadana. Inna Daud Nabi AS ni, ketika dia lihat pada perwira, fuhima biha qat'ala bani Israel ba'than, qala idha hadara adu qarrab fulanan wa sammah. Kisah dia banyak-banyaklah di antara riwayat-riwayat yang Israeliat saat itu banyak sekali tentang kisah Nabi Daud AS dan tentang seorang perempuan saat ni. Sehingga Allah Ta'ala hatta dia. Lalu itulah yang kata inna hadha akhi. Dia dua orang ni. Dia kata sesungguhnya ini saudaraku ni. Lahu tis'un wa tis'una na'jah
bagi dia tu ada 99 ekor kambing. Dia tu ada 99. Waliya nak jatuh wahidah, hakku ni ada seekor. Saing dia tu, saudara dia tu ada 99. Hakku ni ada seekor. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Faqala, maka katalah ia, akfilniha wa azzani fil khitab. Rayaklah lagu mana. Dia kata nak, qala laqad zalamaka, maka Daud berkata sesungguhnya engkau telah menzalimi saudara engkau. Zalim ke mana? Bi suali na'jatika ila ni'ajih, kerana mung tu 99 dada. Mu nak minta nak seekor pula, hak dia tu ada seekor ya. Sepatutnya hak seekor tu lah, minta hak orang 99 baru kena dah. Kerana dia ada seekor, saing dia ada 99, datang-datang hak 99 ni nak hak seekor ni. Nak seekor ni zalim lah. Dia ada 99 dah. Datang-datang ni nak pula hak seekor ni. Sebab tu ia rekil dengan kisah Nabi Daud saat ni lah. Rekil kisah Nabi Daud ada bini 99 orang dah. Datang-datang ni nak kena hak sore lagi ni. Seolah-olahnya kisah tu yang mai rekil ngok tu. Tapi kisah tu tak sahih lah. Kisah tu mana kisah Israiliyat yang tiada sahih lah. Maka dia kata muzalim lah saudara mu kerana memintakan kambing dia kepada Ka'bah. Inna kathiran minal khulata, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang salah itu dia itu melampaui setengah di atas setengah. Malaikat orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa qalilum ma hum, dan sedikit saja orang-orang yang amal soleh sedikit ni. Kebanyakan orang salah kak hak tulah. Mana gimmick dan hak orang, mana gi tunaikan hak orang, gimmick hak orang lah, tak munasabah lah dia ada 99 dah. Gi duk minta nak lagi sedangkan aku ni ada dan mu ada 99. Maka Nabi Daud kata tak kenalah hak 99 nak gimmick apa hak tu salah lagu tu, sehingga dan Nabi Daud tu teringat kembali pada diri dia. Tu kisah. Ingat kata dia ni ada 99. Latar-latar dia ambil pula sore tu. Tu kisah, tapi kisah tu kisah Israiliyat lah. Jadi cerita tu nak masuk dengan apa yang Allah Taala rakyat di sini. Maka orang yang selamat daripada salah saat ni, mana orang yang tidak melampaui setengah di atas setengah ni, illal ladzina amanu wa amilus salihat, malaikat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang amal soleh. Wa qalilum ma hum, dan sedikit sahaja mereka itu. Wa dhanna Daud, dan yakinlah Nabi Daud, annama fatanna, sesungguhnya apa ni peristiwa hak mari dua orang saat ni ialah benar-benar menjadi fitnah terhadap dia. Pada tahu kata itu menjadi fitnah terhadap dia, lalu itulah dia fastaghfara rabbahu, dia pun minta istighfar pada Allah Taala lalu. Wa kharra raki'an, dan tunduklah dia raka', wa ana, mana sujud kepada Allah Taala. Lalu itulah Allah Taala pun faghfarna lahu dzalika, Allah Taala pun apunlah bagi dia. Mana Allah Taala pun apunlah kesalahan dan kesilapan Nabi Daud saat ni. Wa inna lahu indana, kerana sesungguhnya bagi Nabi Daud di sisi kami itu la zulfa, menjadi hamba yang terdekat, wa husna ma'a, dan sebaik-baik tempat yang ia kembali. Itu Nabi Daud alaihi salam. Mana kisah ni panjang lah, ayat kisah dalam tafsir tu ada sebut. Dia kata nak Nabi Daud, dan satu ceritanya Nabi Daud alaihi salam iaitu wakana panjang cerita dia Nabi Daud alaihi salam satu kali kataba Ayub ila Daud telah tulisnya Ayub kepada Daud cerita bahawa Allah Taala telah bukalah kepada Uriah tadilah suami dia tu, an abra bi ba'thin, suruh dia hantar dan membawa tabuk sana. Allah Taala wi kemenengek faqatala
fi thalithi syahidan. Maka tiga-tiga orang itu terbunuh. Maka Nabi Daud pun menikah dengan bini dia. Dan apabila faedah, iaitu ibu kepada Nabi Sulaiman. Dan kata-katanya sebab imtihan atau sebab periksa atau sebab bala atau fitnah Nabi Daud AS, dia kata kerana satu kali dia, orang kata dia niat, dia kata pada diri kita annahu yutiqa, bahawa dia ni kuasa qat'a yaumin bighairi mufaraqati syai'. Mana sehari panjang ni tak kena kerak gapo. Inna Daud, kerana Hasan kata Daud ni dia bagikan setahun ni jadi 4 sual. Jazza'ad dahr, makna dalam setahun tu Nabi Daud bagi 4 masa. Salah satu bagi hari lah, jadi 4 kelompok. Satu kelompok hari, kita kata kalau setahun berapa, 360 hari dah. Bagi 4. Dia kata satu daripada 4 satu untuk isteri dia. Mana mudah-mudah kata setahun ni bagi 4. Kata kita 300 hari lebih lah, bagi 4. 1/4 tu untuk isteri dia. Isteri dia berapa? 99. Ya syariat Nabi dulu kan. Ya syariat Nabi dulu ni tak apalah. Syariat Nabi dulu lebih berapa. Nabi Sulaiman demikian juga. Allah Ta'ala syariat dia boleh banyak isteri. Sehingga dia kata malam ni dia nak tawaf semua isteri dia. Dan nak boleh anak. Kerana nak jadi mujahid fi sabilillah. Tapi dia lupa kata biiznillah. Tak sebut biiznillah. Insya-Allah, tak sebut insya-Allah Ta'ala dak. Maka tak boleh. Dah setengah ada riwayat mengatakan begitu. Dan satu juzuk lagi untuk beribadat. Dua dah. Dan satu juzuk untuk Bani Israel, muzakarah, ajar mereka, mengajar Bani Israel. Wa yauman lil qada, dan satu hari untuk terima orang nak main mengaduha dia, mengaduha. Fatadhakaru hal yamuru 'ala al-insan yawmun wa la yusibun fihi dhanban. Maka dia sebutlah tentang apa yang berlaku. Maka Daud pun kata aku kuasa. Maka ditutup pintu atas dia. Hari ibadat dia tutup pintu. Dan dia suruh bahawa saya tiada masuk seorang atas dia. Baca sabuklah hari tu. Kalau hari ibadat. Tak buat galan dah. Maka cerita ni kata jatuhlah burung pati daripada emas di depan tangan dia. Sengaja daripada emas berjatuh juga. Semasa ni lah cerita, kita tengok berjatuh burung terbang juga. Dia pun ternapaknya perempuan akhirnya menikah. Maka bolehlah Nabi, bolehlah anak dia yang bernama Sulaiman alaihissalam. Anak cerita dia tu, tapi cerita hak lagu tu cerita hak Israiliyat belaka lah, yang tidak ada sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya dia, iaitu Nabi Daud di hari kiamat, dia itu adalah terdekat sekali dengan Allah Ta'ala, dan sebaik-baik tempat kembali, iaitu darjah yang tertinggi dalam syurga. Kerana taubat dia dan keadilan dia di dalam kerajaan dia. Al-muqsitun, sebagaimana Nabi kata al-muqsituna ala manabirin min nurin an yabidir rahman. Orang-orang yang adil, dia akan duduk di atas mimbar daripada cahaya, dan sebelah kanan Tuhan. Wa kiltal yadayhi yaminun alladhina yaqsituna fi ahlihim wa ma walu, dan dua-dua belah tangan itu ialah mereka yang adil pada ahli mereka dan pada orang yang di bawah tanggungan mereka. Orang di bawah dia ya adil lah dalam pemerintahan. Sebab tu Nabi kata inna habban nas ila Allah yaumil qiyamah, sesungguhnya sekasih-kasih manusia kepada Allah pada hari kiamat, dan sedekat-dekat mereka itu tempat duduknya di hari kiamat, yang dekat dengan Allah Ta'ala sekali ialah imamun adilun, para pemimpin yang adil. Orang pemimpin, jadi pemimpin yang adil ni, hari esok ia boleh duduk dekat sekali dengan Allah. Dan sejahat-jahat, sebenci-benci manusia kepada Allah kiamat, dan sejahat-jahat azab, mana seberat-berat azab, imamun jairun, ialah imam hak zalim, pemimpin hak zalim. Jadi pemimpin ni kalau dia adil, dia duduk dekat dengan Allah.
Tapi kalau dia zalim, Allah Taala sangat murka, sangat Allah Taala tak tengok dia. Nah, dia kata ni qala inda saqil maka dikatakan bahawa Nabi Daud akan berdiri pada hari kiamat duduk di saqil arsh, manduk dekat arah dah. Duduk di betih arah, seolah-olahnya duduk di titik arah lah. Fayaqulu wa kaifa, maka dikatakan dia bisautin, maka Nabi Daud alaihissalam hari Isra' ni, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Mana Nabi Daud ni akan menduduki tempat yang paling dekat dengan Allah Taala dan secomel-comel tempat. Fayarfa'u Daud alaihissalam bisautin na'im ahli jinan, ya Daud. Kemudian Allah Taala pun perintahlah kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, dan sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di permukaan bumi ini, fahkum bainan nasi bil haqq, maka menghukumlah manusia dengan kebenaran, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa, fayudilluka an sabilillah, dan apabila ikuti hawa maka kamu akan sesat daripada jalan Allah Taala lah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang sangat pedih, bima nasu yaumal hisab, dengan apa yang mereka itu terlupa akan menemui hari hisab, iaitu hari kiamat. Itu dia cerita Nabi Daud alaihissalam. Dan ada banyak lagi lah riwayat tentang cerita, tapi kebanyakan cerita kisah cerita Nabi Daud itu adalah cerita Israiliyat lah. Cuma kisah kita memadai bahawasanya ini adalah di antara satu perkara dan untuk nak mengujikan Nabi Daud. Kan Nabi Daud ni jadi nabi lagi, dah jadi raja lagi, maka Allah Ta'ala tetap menguji dia, tapi akhirnya dia selamat daripada ujian Allah Ta'ala, dan dia tahu apabila dia lakukan kesalahan, dia kembali bertaubat, dan Allah Ta'ala memerintah supaya dia melakukan keadilan, maka dia pun merintah orang rakyat dia dengan secara adil. Sebab itulah hari esok Allah Ta'ala memberikan kurnia tempat yang tertinggi di sisinya, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di antara kisah Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan kita sama-sama lah menghayati lagi, dan insya-Allah ada lagi sambungan daripada kisah dia sebenarnya, insya-Allah. Subhanallah.